para pembentang, para juri dan semua hadirin dipersilakan duduk. Pastikan anda telah membuat imbasan kod QR yang telah ditampar di pintu masuk bilik ini bagi tujuan SPL KPM. Untuk makluman semua, sesi pembentangan ini akan dirakam dan akan disiarkan secara siaran tertunda di YouTube College Matrikulasi Negeri Sembilan. Mohon semua memastikan telefon bimbit sentiasa dalam mod senyap. Sila berikan tumpuan sepenuhnya semasa sesi pembentangan sedang berlangsung. Sesi pembentangan akan bermula sebentar lagi. Selamat sejahtera, para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang dihormati. Selamat datang ke pembentangan sesi selari 1, Konvensyen Penyelidikan, Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan, Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, Kompi 3 2023. Pada petang ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 4 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Encik Bara Chandran, anak lelaki Kandasamy dari SK Bandar Sunway PBD, Petaling Perdana. Puan Rosnizan binti Saad dari SMK Datuk Syed Esa Jalan Indah. Puan Madiana binti Muhammad Anwar dari Kolej Matrikulasi Johor. Puan Umi Kausum binti Mansur dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Hadirin sekalian, pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Dr. Rozaini binti Tukimin dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur dan Dr. Hairul Faizi bin Lokman dari Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Ilmu Khas. Para pembentang dan hadirin yang sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakur apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Encik Bala Chandran, anak lelaki Kandasamy dari SK Bandar Sunway PBD, Petaling Perdana, dengan tajuk meningkatkan penguasaan mengenal pasti pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah trial and error. Dipersilakan. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada para juri, penjaga masa dan hadirin sekalian. Saya Bala Chandran, anak lelaki Kandasamy, adalah dari Sekolah SK Bandar Sunway Petaling Perdana Negeri Selangor, akan berkongsikan kajian tindakan saya bertajuk meningkatkan penguasaan mengenal pasti pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah trial and error, dan bersama rakan saya Puan Batmasri, anak perempuan Nagendra Rao dari PPD-PP. Okey, ini merupakan pendahuluan seperti tuan-puan seperti yang sedia maklum. Kemahiran proses sains ataupun KPS merupakan memainkan peranan yang penting dalam menguasai subjek sains dalam bilik darjah. Dan yang kedua adalah KPS ni sangat penting dalam mewujudkan suasana yang pelajaran yang memberangsangkan mengikut Padilla 1990, KPM 2017 dan juga Rezba 2003. Okey, ini adalah refleksi amalan dan PDP lalu. Okey, dapatan saya sewaktu saya mengajar kelas tahun 5 excellent yang terdiri dari 34 orang murid. Yang pertama, melalui pentaksiran sumatif saya mendapati bahawa kerja rumah, latihan dan juga kelas
didapati murid menghadapi masalah untuk mengenal pasti KPS. Kedua, apabila saya melakukan soal jawab dengan murid, mereka tidak mengetahui ataupun memahami istilah parameter. Dan seterusnya, murid juga kurang minat dan tidak memberi tumpuan sepenuhnya apabila guru mengajar. Dan akhir sekali, murid kurang bertanya dan menyoal dalam sesi pembelajaran dalam bilik darjah. Okey, fokus kajian dan isu keprihatinan juga berdasarkan analisis pentaksiran sumatif. Yang pertama, saya mendapati hanya 10 daripada 34 orang murid yang mendapat betul untuk soalan pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun PM. Yang kedua, hanya 8 orang murid yang dapat betul untuk soalan pemboleh ubah bergerak balas iaitu PB. Dan ketiga, tiada murid yang dapat menjawab soalan pemboleh ubah menjawab soalan tujuan yang melibatkan PM dan PB ini dengan betul. Sebab kalau PM salah, PB salah, maka tujuan pun akan menjadi salah. Seterusnya, hanya seorang murid yang menjawab soalan hipotesis dengan betul dan saya masih ingat nama beliau. Dia adalah Siti Aisyah dari kelas 5 Excellent. Okey, fokus kajian saya, faktor yang menyumbang kepada penguasaan yang agak rendah. Yang pertama, hadirin sekalian, tidak menguasai KPS, yang pangkat atau tidak ya, untuk makluman tuan. Tidak, yang kedua, tidak mengetahui kaedah ataupun teknik menjawab soalan KPS. Seterusnya, tidak dapat mengaitkan soalan dengan topik yang telah dipelajari. Dan akhir sekali, memahami istilah KPS yang disoal. Okey, kalau tuan-puan lihat pada raja ini, paparan ini dipetik daripada ujian sumatif yang lepas. Didapati yang pertama ini, murid ini menulis pemboleh ubah dengan terbalik. Okey, dia tidak tahu yang mana PM, yang mana PB. Dan yang kedua pula, didapati jawapan murid ini tidak langsung berkaitan dengan soalan. Okey, dia langsung tak berkaitan dengan soalan. Dia tahu apa yang ditulis. Okey, objektif kajian saya. Okey, objektif kajian tindakan saya adalah meningkatkan penguasaan mengenal pasti pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah trial and error, iaitu saya menggunakan jadual 4 langkah dan dalam kalangan murid tahun 5 Excellent. Dan objektif khusus adalah murid 5 Excellent dapat mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, bergerak balas, dimalarkan dengan betul. Dan objektif khusus yang kedua adalah murid dapat mengenal pasti parameter dengan betul. Okey, ini adalah pelaksanaan tindakan kajian saya melalui tinjauan masalah. Data dikumpul berdasarkan pemerhatian, ujian pra dan ujian pasca. Untuk makluman tuan-puan, saya telah menjalankan ujian pasca 2 kali. Pasca 1 dan pasca 2. Okey, analisis item pentaksiran sumatif. Okey, kalau anda lihat, ini adalah intervensi pertama, iaitu kitaran pertama yang saya gunakan untuk kajian tindakan saya, iaitu persamaan pemboleh ubah. Ini mengajar murid untuk menulis teknik pemboleh ubah dengan betul, di mana murid kena menulis parameter, tambah objek ataupun bahan bersama dengan pemboleh ubah. Okey, so ini adalah dalam kitaran 1 ataupun action plan 1 saya. Yang kedua, ini adalah intervensi yang kedua yang dibuat selepas ujian pasca 1. Okey, maka saya tidak berpuas hati dengan intervensi yang pertama, maka saya agak tamak sedikit. Saya teruskan dengan intervensi yang kedua, di mana anda boleh lihat. Okey, ini adalah intervensi yang kedua dan anda boleh lihat daripada dapatan kajian saya. Contoh murid jawab menggunakan jadual 4 langkah ni dalam kaedah trial and error. Okey, tuan-puan, apa itu jadual 4 langkah? 4 langkah bermaksud, kalau puan ingat, tuan-puan ingat, inilah contoh soalan penyiasatan di mana dalam langkah pertama murid perlu mencatatkan ataupun menulis 3 objek ataupun bahan yang berkaitan dengan soalan ataupun penyiasatan yang diberi. Okey, dalam contoh ini elektrik, so sel kering, mentol dan Swiss. Okay, dalam langkah kedua, dia akan menuliskan parameter yang sesuai untuk setiap objek yang dikenal pasti itu. Okay, contoh di sini bilangan, kecerahan bilangan. Okay, ataupun jenis. Okay, ini trial and error cikgu, sebab cuba-cuba kan. Okay, so yang seterusnya, dalam langkah yang ketiga, murid akan menuliskan ataupun meletakkan perkataan berbeza, sama dan selepas. Okey, kenapa ada perkataan ini? Sebab ini menunjukkan sifat pemboleh ubah itu.
Okey, mungkin berbeza ataupun ada yang sama dan juga selepas. Okey, selepas itu bermaksud berkaitan dengan pembuluh urat bergerak balas. Okey, yang berbeza dimanipulasikan dan sama adalah dimalarkan. Dan akhir sekali, langkah yang akhir sekali kalau anda lihat, murid akan mengkategorikan atau mengelaskan apa yang ditulis kepada tiga pembuluh ubat itu. Dan akhir sekali mereka boleh menuliskan contohnya bilangan sel kering. Mula-mula mereka tulis sel kering, lepas tu bilangan. Lepas tu berbeza bilangannya. So, bilangan sel kering itu dimanipulasikan. Okay. Sama juga seperti bergerak balas, kecerahan mentol. Dan yang dimalarkan di sini adalah yang apa yang sama dalam penyiasatan ini, iaitu bilangan Swiss ataupun jenis litar. Sebab kadang-kadang kita ada banyak, lebih daripada satu pembuluh ubah yang dimalarkan. Okey, anda boleh lihat evidence yang menunjukkan ujian pra, ujian pasca 2, pasca 1 dan pasca 2 di mana saya menunjukkan perbezaan untuk murid yang sama. Okey, nama beliau adalah Fahmi Iskandar. Dia mendapat 1/12, 7/12 dan 11/12 selepas menggunakan kaedah error, trial and error ini, iaitu jadual 4 langkah. Okey, untuk makluman tuan-puan, 12 ni darab dengan 3. Okey, sebab kita ada 3 bahagian, setiap soalan tu ada 3 pembuluh ubah. So 12 markah tu darab dengan 3. Okey, ini menunjukkan perbandingan skor min murid antara ujian pra, ujian pasca 1 dan ujian pasca 2. Okey, untuk makluman juri, saya telah lampirkan apakah strategi pembelajaran, kit pembelajaran terbeza yang saya guna dan juga kaedah yang saya guna untuk rubrik. Okey, ini menunjukkan perbandingan antara ujian pra iaitu 15.5, ujian pasca 1 24.6 dan akhirnya ujian pasca 2 adalah skor min adalah 30.13 daripada 36. Maksudnya lebih kurang 83% akhir sekali. Okey, 30.13 ni adalah 83%. Okey, seterusnya inilah analisis keputusan skor untuk mengikut kategori. Kita kategorikan cemerlang, baik, memuaskan, sederhana dan lemah dan tidak hadir. Kalau anda lihat yang warna ungu ini adalah pencapaian dalam ujian pasca 2 iaitu 19 orang. Sini ialah 1 orang, 10 orang, 1 orang dan tiada yang lemah dan memuaskan. Okey, maksudnya peratus di sini lebih kurang 19/34 iaitu lebih kurang 59. Okey, dan kita dapati, okey, inilah refleksi kajian saya. 0% ataupun murid berada dalam kategori yang cemerlang dan baik berbanding 0 murid sebelum asalnya. Dan apabila yang kedua ini adalah selepas ujian pasca 2 dijalankan, 55.8% murid berada pada tahap cemerlang, 29.4% murid pada kategori baik dan hanya seorang murid 2.94 berada dalam kategori tahap memuaskan. Tiada sederhana, tiada lemah dan ada 4 orang yang tidak hadir. Okey, dan saya berasa murid berasa lebih yakin dan boleh menguasai KPS ini dan murid lebih seronok belajar dengan sains, terutamanya bila kita memberi sesuatu yang hands-on, bekerja kumpulan. Dan saya ni dari sekolah amanah, maka setiap PDPC saya adalah berkumpulan dan kami biasanya menggunakan CL structure. Okey, inilah kesimpulan. Anda boleh lihat, so kit ini sangat berguna untuk semua orang. Okey, saya berharap itu saja saya punya pembentangan dan saya berharap kit ini boleh digunakan di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih. Dipersilakan para juri untuk mengajukan soalan. Terima kasih dan tahniah kepada pasukan. Saya tengok data banyak dan lengkap. Cuma saya ada satu pertanyaan lah dari segi intervensi tadi. Adakah menggunakan selepas, maknanya sebelum intervensi dengan selepas intervensi tadi ada 2 kali gelungan kan? Ujian tu digunakan instrumen yang sama antara gelungan selepas gelungan 1 dengan selepas gelungan 2 itu, adakah menggunakan instrumen yang sama? Ya puan, okey. Ini sebab tu saya ada paparkan soalan yang sama
untuk ujian pra, ujian pasca 1 dan ujian pasca 2 untuk menunjukkan perbezaan. So skor yang didapati oleh murid ini masa ujian pra ni, pre-test, sebelum saya buat apa-apa intervensi, dia hanya dapat 1 markah saja. Selepas ujian pasca 1, intervensi pertama beliau mendapat 7 dan lepas intervensi yang kedua, ujian yang sama juga, beliau berjaya mendapat ujian pasca, markah 11/12. Tapi tak dapat markah penuh lah. Masih lagi ada sedikit kesalahan. Tapi saya amat berpuas hati lah selepas menggunakan intervensi saya ini. Okay, sikitlah simple and short. Ada 2 intervention yang saya nampak dalam ni lah, 2 intervention. So that's mean you're using a 2 cycle for action research. Okay, please explain. Why we are using 2 cycle? Okay, as I told you, I'm from Trust School. Okay, dari sekolah amanah sebab kami dulu dibimbing dan kita nak kami perlu menggunakan dia sebenarnya boleh guna 1 kitaran. Tetapi cikgu juga digalakkan menggunakan 2 kitaran memandangkan saya ni juga seorang pemimpin middle leader dan juga ketua pemimpin. So saya mengambil cabaran untuk menggunakan 2 intervensi ini. Okey, sebab saya rasa walaupun dalam intervensi pertama murid masih menunjukkan peningkatan, saya agak mari kita mencuba intervensi yang kedua yang agak mencabar ini dan saya dapati murid lebih seronok dan saya gunakan kedua-dua intervensi ini dalam bentuk eksperimen di mana mereka membuat hands-on activity dan menggunakan intervensi saya untuk menjawab soalan berdasarkan eksperimen. Sebab tu saya dah lampirkan RPH. Kalau tuan-tuan tengok, RPH saya berbeza dengan cikgu-cikgu lain sebab template pun panjang dan sebab dia ada CL structure. Contohnya macam CL structure, Cooperative Learning Structure. Sebab kami menggunakan pendekatan strategi dan juga ada kit pembezaan puan. Kit pembezaan ini untuk membantu murid yang lemah sebab saya mengkategorikan, mengelaskan murid dalam kelas saya ini kepada 3 kategori. Yang baik ataupun cemerlang, sederhana dan lemah. So setiap kategori ini ada dia punya bantuan dia, bimbingannya berbeza. So ada murid yang mendapat tambahan, contohnya senarai istilah yang saya sediakan untuk membantu mereka untuk jawab soalan ini. Ada juga yang tak mendapat. So ada juga contohnya macam kit intervensi 1 untuk murid yang cemerlang ni, saya minta mereka membina sendiri pemboleh ubah itu dengan bersama kumpulan. Okey. Okey, baik. Okey, thank you cikgu. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama. Seterusnya, dipersilakan pembentang yang kedua iaitu Puan Rosnizan binti Saad dari SMK Datuk Sai Esa Jalan Indah dengan tajuk Keberkesanan Kaedah 5Q Method dalam mengukuhkan penguasaan maklumat mengenai tokoh dalam mata pelajaran sejarah. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan para juri, rakan-rakan pembentang, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian. Saya perkenalkan diri saya. Saya Rosnizan binti Saad dari SMK Datuk Saisa Batu Pahat, Johor. Dan hari ini saya nak membuat perkongsian dengan anda semua. Tajuk kajian tindakan saya yang saya laksanakan di sekolah saya untuk anak murid saya. Baik, tajuk yang saya laksanakan, kajian tindakan yang saya buat untuk student saya, dinamakan sebagai keberkesanan kaedah 5Q Method dalam mengukuhkan penguasaan maklumat mengenai tokoh dalam mata pelajaran sejarah. Baik, kita lihat intisari pembentangan. Yang pertama, pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, kumpulan sasaran, intervensi kajian, dapatan kajian, impak dan rumusan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mata pelajaran sejarah ni sebagaimana yang kita maklum ya, ramai murid masalah je untuk memahami maklumat, menguasai fakta, nak mengingati setiap fakta-fakta dalam mata pelajaran sejarah. Ini adalah isu yang sering berlakulah dalam kalangan murid kita yang mempelajari subjek sejarah. Untuk mata pelajaran sejarah ni ada merupakan subjek teras yang wajib dipelajari daripada sekolah rendah sehinggalah sekolah menengah dan wajib lulus untuk mendapat sijil SPM. Jadi ini adalah cabaran yang kita sebagai guru untuk membantu murid kita untuk mereka menguasai subjek sejarah ini. Dan apa yang saya laksanakan untuk membantu murid saya ialah cuba mencari jalan atau idea bagaimana nak membantu murid supaya mereka ni mudah ingat, mudah faham dan mereka mampu menguasai fakta sejarah itu dengan berkesan. Baik, ini adalah penyataan masalah pelajar-pelajar saya. Yang pertama, murid sukar untuk menguasai dan mengingati maklumat sejarah berkenaan tokoh sejarah dalam topik sejarah tingkatan 2. Dan yang keduanya, murid tidak dapat menghuraikan maklumat tokoh-tokoh sejarah dengan baik. Objektif kajian saya, kalau kita lihat di sini ada objektif am dan objektif khusus. Objektif am ialah untuk meningkatkan keberkesanan amalan pengajaran guru, meningkatkan tahap pencapaian murid dalam mata pelajaran sejarah, meningkatkan kualiti PDPC guru juga. Dan objektif khususnya ini untuk murid saya lah. Murid dapat menguasai dan mengingati maklumat berkenaan tokoh-tokoh sejarah dalam topik sejarah tingkatan 2. Selain itu, murid dapat menghuraikan maklumat tokoh-tokoh sejarah itu dengan baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah murid saya yang saya jadikan sampling ataupun sasaran dalam kajian saya. Terdiri daripada 10 orang pelajar, 5 orang pelajar lelaki dan 5 orang pelajar perempuan. Dan mereka ini adalah pelajar yang kategori lemah sebenarnya. Sebab kelas saya mengajar kelas tengah ke hujung, hampir hujung lah. Jadi murid dalam kelas saya ni, murid yang lemah, TP mereka antara 1 hingga 2. Dan mereka ini masalah untuk memahami maklumat sebab 70% pelajar saya ni mereka ada masalah penguasaan bahasa Melayu. 30% pelajar Melayu, 70%-nya adalah pelajar bukan Melayu. Dan kelas hujung sekolah yang daerah yang agak jauh daripada ini, dan mereka ni masalah untuk menguasai bahasa. Oleh sebab itulah mereka kurang untuk menguasai subjek sejarah ini juga model kajian saya gunakan model kajian tindakan Kamis Emmett Taggart yang bermula dengan tinjauan awal pemerhatian, merancang tindakan, melaksana dan mereflek. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya buat untuk membantu anak murid saya supaya mereka dapat mengingati, menguasai subjek sejarah ni walaupun tidak begitu, mungkin tak begitu bagus sangat, tapi orang kata daripada tak ingat langsung, at least sekurang-kurangnya taklah lupa semua. Yang saya laksanakan namanya tindakan yang saya buat ialah menggunakan kaedah kotak 5Q. 5Q tu maksudnya 5 soalan. 5 question. Apa itu 5Q? Iaitu bermula dengan siapa, di mana, kenapa, bagaimana, apa. Macam mana saya laksanakan ini? Murid-murid saya yang ada masalah nak buat fakta, nak ingat maklumat, saya minta mereka meneroka maklumat sejarah itu ikut tajuk yang kita belajar hari itulah. Mereka cari ikut apa yang saya tanya.
Apa yang saya tanya mereka. Jadi saya dah terangkan peringkat awal lagi, apa tu mesti nak jawab apa. Siapa nak jawab apa, di mana nak jawab apa, kenapa nak jawab apa, bagaimana nak jawab apa. Semua peringkat awal saya dah explain semuanya. Jadi mereka dah tahu tujuan saya nak buat apa kan, supaya mereka meneroka maklumat berkenaan tokoh-tokoh lah. Dalam subjek tingkatan 2 ni dia ada tajuk yang berkenaan tokoh ya. Contoh dalam kajian Melayu Melaka, kajian Johor Riau. Okey, macam mana saya laksanakan intervensi saya ini? Okey, pertama, tadi saya jelaskan soalan siapa tu saya akan minta pelajar cari nama tokoh, di mana itu tempat lokasi tokoh berada, kenapa, faktor-faktor yang terlibat dengan tokoh itu, dan bagaimana cara tokoh itu bertindak atau peristiwa yang apa yang tokoh itu lakukan, dan apa kesan kepada tindakan tokoh berkenaan. Ini asas yang saya dah ajar peringkat awal untuk murid saya, meneroka maklumat sejarah itu daripada asas. Dan contoh kat sini saya buat. Contoh soalan, faktor-faktor pemilihan lokasi atau pusat pembukaan Kerajaan Melayu Melaka. Jadi penerangan saya begini, contoh kat sini. Siapa? Pelajar akan cari nama tokoh tersebut, para meswara. Kenapa? Di mana? Para meswara itu berada di mana? Di Sungai Bertam. Dan kenapa? Ini melibatkan kenapa para meswara mencari tempat itu atau memilih tempat itu sebagai lokasi kerajaan. Jadi pelajar akan carilah maklumat ni yang saya cakap. Kenapa ni awak mesti cari ini? Jadi pelajar akan carilah maklumat tu, data tersebut. Bagaimana para meswara menjadikan kampung tu sebagai pelabuhan yang maju? Apa kesannya Melaka menjadi pusat perniagaan, perdagangan yang terulung. Jadi apa tu kesan? Jadi macam ni pelajar dia mudah nak cari maklumat. Dia tak ingat secara sembrono aja, para meswara buat ni, para meswara buat ni. Dia tak ingat, tak susun maklumat tu. Kalau kita ajar step by step, dia akan cari apa, dia tahu nak cari apa. Siapa, dia dah tahu nak cari apa. Kita susun maklumat secara sistematik supaya murid saya tu dapat cari, meneroka, dan dia ingat selain daripada belajar tentang tokoh sejarah, dia juga ingat peristiwa, fakta, 2 in 1 ya. Baik. Langkah-langkah ni saya secara ringkas sajalah. Pertama sekali kita ajarkan langkah-langkah dulu, cara nak jawab, cara nak buat. Lepas tu kita bagikan pelajar kepada buat perbincangan, guru edarkan salinan kertas yang mengandungi 5Q tadi. Lepas tu guru akan minta murid akan cari maklumat berdasarkan edaran tadi, and then lepas tu guna kaedah tersebut untuk jawab. Lepas tu kita buat perbincangan, tengok jawapan dia betul atau tak betul. Macam tu ya. Baik, lepas tu ini dapatan kajian yang data yang saya kumpulkan beginilah. Pertama sekali kita lihat pemerhatian, kita temu bual, kita analisis dokumen ya. Jadi kita dapat maklumat di situ. Dapatan kajian yang kita dapat lihat di sini lagi ya. Pelajar saya buat aktiviti, mereka lebih tertarik. Mereka lebih minat nak belajar sejarah, mereka lebih faham. Walaupun mereka ada masalah bahasa, tapi bila kita ajar step by step jawab, mereka boleh cari maklumat tu. Mereka lebih mudah faham. Tapi biasalah, taklah sempurna. At least ada perubahan dan peningkatan ya. Lepas tu kita tengok dapatan kajian ya. Saya lihat pelajar saya sebelum kita bagi intervensi ni, mereka nak jawab soalan secara kalau umum sangat mereka tak dapat nak jawab. Mereka jawapan mereka salah, fakta mereka tak betul, markah mereka sikitlah mereka dapat markah. Tapi bila saya cuba guna cara seperti itu kan, mereka dapat jawab tersusun. Mereka cari siapa itu yang tokoh nak belajar hari ini. Hari ini kita belajar tokoh tentang Portugis. So mereka cari tentang Portugis. Jadi mereka carilah, siapa Portugis? Di mana tempatnya Portugis? Di mana dia bagaimana Portugis datang ke Melaka? Apa kesannya Portugis datang? So tersusun, sistematik, terarah. Kerja mereka nampak daripada awal sehingga siap. Kalau kita bagi tajuk umum saja mereka tak boleh buat. Macam tu Dan ini dapatan kajian secara ringkas lah saya tunjukkan di sini, iaitu ujian 1 yang saya laksanakan, mereka tak dapat jawab dengan baik lah. Mereka tak faham fakta, mereka tak ingat fakta, dan mereka dapat markah pun sekadar ujian macam ni markahnya. Dan lepas ujian ada peningkatan. Kalau mereka lebih faham, mereka mudah ingat. Nampaklah peningkatan markah tersebut. Dan bila kita buat perbandingan ujian 1 dan ujian 2, kita lihat ada peningkatan. Walaupun tidak tinggi sangat, at least adalah peningkatan yang baik untuk murid saya yang lemah ni, yang tak faham bahasa Melayu ni. Apa impaknya kajian intervensi yang saya buat 5Q question ni?
impaknya kesan kepada murid, kesan juga kepada guru. Okey, muridnya dapat memahami maklumat, dapat mudah ingat, dapat mudah faham. Okey, impak kepada guru pula, guru dapat sampaikan dengan cara yang berkesan, guru dapat mudahkan penyampaian, aktivitinya lebih menarik. Okey, guru dapat meningkatkan amalan kualiti pengajaran dalam bilik darjah. Okey, rumusannya, kesimpulannya, kaedah intervensi yang saya buat nampak simple saja. Tapi impak untuk murid saya besar. Memang simple tapi impaknya besar ya. Okey, dan penggunaan vacuum method dilihat satu kaedah boleh membantu murid saya yang lemah. Okey, dan dia dapat membantu murid untuk jawab soalan lebih baik, markah lebih baik. Dan guru juga dapat memberi manfaat kepada guru, di mana guru dapat mempelbagaikan aktiviti pengajaran. Tidak hanya bercakap talk and talk, at least ada aktiviti yang dapat menarik minat murid yang belajar dalam subjek sejarah. Dan semoga kaedah ini dapat diperluaskan lagi untuk semua tingkatan, menengah atas, menengah rendah, skor rendah juga, sesuai dengan tajuk, tokoh-tokoh dan sebagainya diubah sesuai mengikut kesesuaian murid. Okey, itu saja pembentangan dari saya. Terima kasih. Dipersilakan para juri untuk mengajukan soalan. Okay, terima kasih kepada pembentang. Kajian ni hanya satu gelungan, betul? Satu gelung. Satu golongan. Satu gelungan kajian tindakan. Ya, untuk betul. Murid. Maksudnya selepas intervensi buat ujian. Betul. Ada ujian. Ujian pertama tu dah terus mencapai lah. Ya, ujian pertama tu kita dah buat beberapa kali sebelum tu. Lepas tu bila kita buat lagi, lepas intervensi dilaksanakan, kita buat lagi ujian. Kita termasuk fikir ujian kurikulum dan sebagainya lah. Jadi satu gelungan je intervensi dia. Ya, betul. Okey. Saya cuma nak tanya ni sedikit penjelasan lah. Kita tengok pada objektif kan, dia ada dua. Pertama untuk membantu murid mengingat, yang kedua menghurai. Betul. Jadi adakah pendapat Puan dengan kaedah intervensi ni, dia lebih kepada membantu murid menghurai atau ada faktor lain dalam kaedah ini yang membantu mengingat, sebab susah juga. Okey Puan, untuk kaedah mengingat ni. Macam saya cakap tadi, kita ada serampang dua mata. Selain daripada kita nak ingat fakta tentang tokoh tu, tokoh itu sahaja, pada masa yang sama kita ingat juga dia punya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tokoh. Puan, saya dah laksanakan kelas ni, dua kelas saya buat. Aktiviti pertama saya buat memang dia kurang faham. Kita kena ulang balik. Buat beberapa kali. Jadi bila kita buat beberapa kali, dia dah faham konsep tu. Dia dah faham dah. Kalau cakap apa, okey, siapa? Cari tokoh yang kita nak belajar. Hari ini kita nak belajar tentang apa? Tentang para meswara, ataupun tentang Portugis, ataupun tentang Dol Said. Jadi dia dah bersedia dah dengan benda tu. Lepas tu kita buatlah maklumat dia yang lengkapkan maklumat tu. Okey, jadi kan saya nak tanya pula dari segi intervensi yang diperkenalkan ni, adakah dia inspiration daripada mana-mana intervensi lain ke? Sebab kita pun pernah dengar bahasa Melayu ada buat 5Q dan sebagainya kan. So, please explain. Kalau ikutkan saya tak tengok yang lain, Doktor. Memang saya terfikir sendiri dan saya tengok pelajar saya cari jalan macam mana saya nak tolong budak saya. Dan saya rasa saya tak ada tengok yang BM ke apa, mungkin cara berbeza, pendekatan berbeza, pelaksanaan berbeza. Mungkin pernah dengar QQ ni, tapi mungkin kaedah pelaksanaan mereka tak sama. Okey. Sebenarnya dalam kajian tindakan ni, intervensi tu tak kisah apa-apa pun. Cuma dari segi reflection. So boleh tak bagi refleksi yang paling penting sebagai seorang guru bila dah buat kaedah ni? Boleh ceritakan? Baik, refleksi yang penting kalau lihat daripada murid saya lah. Okey, pertama sekali dia mula tunjuk minat. Refleksi. Minat maksudnya apa yang saya ajar, dia nunjukkan dia minat lah dengan subjek yang saya ajar. Lepas tu menunjukkan dia minat, tertarik dan dia aktif. Kalau sebelum ni mungkin dia malas nak tulis, malas nak cari. Tapi bila kita dah buat beberapa kali, nampak dia dah seronok cari, buka buku teks, cari maklumat, isi dalam kotak. Bila cikgu tanda komen, dia suka. Terus nampak refleksi tu lebih kepada perubahan positif untuk anak murid saya lah. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua.
Seterusnya, dipersilakan pembentang yang ketiga iaitu Puan Madiana binti Muhammad Anwar dari College Matrikulasi Johor dengan tajuk E-Module Chat Reuse dalam memahami mekanisme tindak balas SN1 dan SN2. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan para juri yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan pembentang dan juga hadirin sekalian. Untuk pengetahuan semua, nama kumpulan kami ialah kumpulan Camstar. Saya selaku ketua kumpulan dan juga pembentang pada hari ini iaitu Mardiana binti Muhammad Anwar. Kumpulan kami terdiri daripada Nurul Hawa binti Abdul Rahman, Encik Muhammad Usni bin Muhammad Hajali dan juga Izwan Shah bin Ahmad Tajuddin. Kami adalah kolaborasi daripada dua kolej matrikulasi iaitu Kolej Matrikulasi Johor dan juga Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Tajuk kajian kami ialah E-Module Chat Reuse dalam memahami mekanisme tindak balas SN1 dan juga SN2. Baiklah, kita terus pergi kepada pendahuluan. Seperti yang kita sedia maklum, kimia merupakan satu subjek teras dalam program matrikulasi yang terdiri daripada kimia fizikal dan juga kimia organik. Kimia juga dikenal pasti satu subjek yang agak sukar bagi pelajar untuk memahami kerana fenomena kimia bukan hanya melibatkan konsep sahaja, malah pelajar perlu memahami dari segi ada model, visual. Okey, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan pendidikan sains, kita tahu potensi individu perlu dibangunkan secara menyeluruh, di mana perlu melahirkan pelajar yang mampu menggunakan kemahiran menganalisis. Okey. Baik, refleksi amalan atau PDP yang lalu berdasarkan pengalaman kami sendiri, 80% pelajar sukar untuk menentukan tindak balas halu alkana. Kemudian pelajar hanya menghafal situasi soalan sahaja dan hasil semakan ujian formatif bagi topik halu alkana, 20% pelajar sahaja yang menjawab dengan baik. Dan juga berdasarkan laporan kerja calon PSPM 2, 20% juga pelajar sahaja yang dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan mekanisme halu alkana. Berdasarkan kepada permasalahan kajian tadi, didapati pelajar tidak jelas dalam aturan bagaimana untuk menentukan jenis mekanisme halu alkana. Terdapat banyak berlaku kesilapan semasa proses penentuan mekanisme SN1 ataupun SN2. So dengan ini, oleh yang demikian, dengan menggunakan E-Module Chat Reuse tersebut, dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam memahami mekanisme SN1, SN2 bagi topik halu alkana. Kerana kami menggunakan teknik visual dan juga kaedah pembelajaran kooperatif. Okey, objektif kajian kami secara umumnya adalah untuk meningkatkan tahap kefahaman pelajar terhadap mekanisme SN1 dan juga SN2, manakala objektif khusus yang pertama membantu pelajar menyelesaikan soalan mekanisme SN1, SN2 halu alkana merujuk kepada E-Module Chat Reuse, dan objektif khusus yang kedua untuk meningkatkan kebolehan pelajar menjawab dan memahami soalan mekanisme SN1 dan SN2 bagi topik halu alkana. Okey, responden kajian terdiri daripada pelajar matrikulasi program 1 tahun sesi 2022-2023, di mana responden kajian ini dipilih secara populasi kelas kami sendiri yang terdiri daripada 24 orang pelajar modul sains fizikal. Perancangan pelaksanaan kajian, kami menggunakan model
and McTaggart tahun 1988 yang ada merancang, bertindak, memerhati dan juga merefleksi. Okey. So, intervensi kajian tindakan diperkenalkan dengan menggunakan e-modul Chartreuse, di mana e-modul ini mengadaptasikan pembelajaran visual warna dan juga penggunaan rajah, di mana kami ada model Chartreuse sendiri, okey, bagi mengenal pasti tindak balas mekanisme SN1 dan juga SN2, dan teknik visual warna agar pelajar dapat menentukan jenis mekanisme SN1, SN2 tadi. SN1 pelajar tahu jika warna kuning itu adalah SN1, jika warna hijau itu adalah SN2. Dan kami juga mengaplikasikan kaedah pembelajaran kooperatif, okey, untuk menjalankan intervensi ini. So ini adalah carta alih proses pelaksanaan intervensi e-modul Chartreuse yang melibatkan 9 proses, bermula dengan proses pertama pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan dan proses terakhir adalah refleksi. Okey. Pemerhatian dan dapatan kajian kami menggunakan instrumen borang soal selidik dan juga analisis dokumen, di mana borang soal selidik 5 skala Likert yang mengandungi 6 soalan, manakala untuk analisis dokumen berbentuk ujian formatif dan juga ujian pencapaian pelajar. Okey, bagi analisis borang soal selidik, dapat dilihat di sini, setiap item soal selidik mendapat min skor melebihi skala 4. Okey, kemudian bagi analisis dokumen pula, dapat dilihat di sini perbandingan markah ujian formatif dan juga ujian pencapaian. Berlaku peningkatan yang sangat positif. Semua pelajar mendapat markah lebih daripada 85%, di mana grade A, grade yang cemerlang, dan peningkatan min markah pelajar ialah 65.3%. Dapat dilihat di sini juga adalah sampel jawapan pelajar. Pelajar dapat menentukan perbezaan mekanisme SN1, SN2 dengan sangat baik mengikut aturan yang tepat dan teratur. Okey, so refleksi dan kesimpulan di sini, kita dapat lihat bahawa intervensi e-modul Chartreuse ini sangat membantu pelajar menjawab soalan berhubung dengan mekanisme SN1 dan juga SN2. Dalam masa yang sama dapat meningkatkan prestasi akademik pelajar dan mampu menarik minat pelajar dalam memahami topik mekanisme Halo Alkana. Okey, serta e-modul Chartreuse ini juga bersesuaian dengan jiwa pelajar masa kini, kerana kita menggunakan model online. Maksudnya kami menggunakan AnyFlip, di mana sangat fleksibel untuk pelajar bawa ke mana saja. Sekian, terima kasih daripada saya. Okey, apa tu? Nak tanya dari segi Dipersilakan para juri untuk mengajukan soalan. Dialu-alukan kehadiran Puan Suria binti Sulaiman, Pengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, serta Puan Nur Aisyah binti Syafi'i, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Okey, tadi takut terlupa nak tanya kan, jadi kena tanya cepat-cepat. Tadi ada 28 peserta kajian dalam 28 atau 25 tadi? 24 macam tu kan? 24 orang dah lupa dah berapa orang. Tak kisahlah, 20 lebih tadi lah kan? Kajian. Sampai lupa. 24 kan? Ya, 24 orang pelajar. So adakah 24 tu semuanya yang menjadi peserta kajian ataupun select? Semua. Kenapa? Semua. Satu kelas. Sebab semua tu bermasalah? Bukan. Sebab kita nak tengok intervensi, sebab kita menjalankan kaedah kooperatif, kaedah POL, di mana akan ada satu kumpulan pakar yang akan membimbing pelajar-pelajar yang lain. So dengan menggunakan intervensi e-modul ni, maksudnya pensyarah akan jadi sebagai facilitator semasa proses intervensi ini dijalankan. Sebab tu kita jalankan kepada satu kelas. Kita buat dekat dalam kelas amali yang tiada eksperimen masa tu. Okey.
Okey, ujian pencapaian yang dilaksanakan selepas intervensi itu adakah fokus kepada untuk menguji mekanisme tindak balas ni ataupun campur topik? Tak, saya fokus kepada ujian mekanisme tindak balas. Cuma ada 2 atau 3 soalan yang berkaitan dengan Topik lain? Bukan, topik Halul Alkana ni ada minta penamaan. Tapi kebanyakannya adalah mekanisme Halul Alkana tersebut. Okay. Terima kasih kepada pembentang. Tahniah. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketiga. Seterusnya, dipersilakan pembentang yang keempat iaitu Puan Umi Kasum binti Mansur dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Pembelajaran Tindak Balas Organik melalui ORS dan Pentaksiran Rakan Sebaya. Testing. Terima kasih kepada Cik Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan pertama sekali kepada barisan panel yang saya hormati, rakan-rakan pembentang seterusnya, hadirin hadirat sekalian. Saya Umi Kalsum binti Mansur, wakil daripada kumpulan Fantastic Excel Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, akan membentangkan kertas kajian kami yang bertajuk Pembelajaran Tindak Balas Organik melalui ORS dan Pentaksiran Rakan Sebaya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai warga pendidik dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah diberi saranan supaya menekankan kepada pendidikan tersedia masa hadapan. Antaranya adalah pentaksiran PDP yang berpusatkan pelajar. Antara kaedah ini adalah kaedah pentaksiran alternatif di mana pelajar perlu mengaplikasikan seperti kaedah penilaian, pencapaian alternatif di mana, minta maaf terganggu tadi sebab putus. Saya ulang balik ya. Pelajar perlu menjalankan pentaksiran alternatif di mana ianya lebih berpusatkan pelajar seperti pemerhatian dan juga pentaksiran rakan sebaya. Contoh pentaksiran rakan sebaya ianya didefinisikan sebagai pelajar menjalankan tugasan dan ia ditaksir oleh rakan pelajar itu sendiri, dan hal ini adalah sejajar dengan pendekatan paragogi di mana ianya terdapat dalam kerangka kurikulum tersedia masa hadapan, perlu berfokus kepada pembelajaran bersama rakan sebaya pelajar.
Dalam kimia silibus matrikulasi terdapat kimia organik, di mana jantung kimia organik itu sendiri adalah tindak balas kimia organik. Pelajar perlu menghubungkaitkan tindak balas ini dan juga menggunakan peta konsep, di mana kaedah ini terbukti dapat meningkatkan pemahaman pelajar. Dalam kimia organik, peta konsep ini digelar sebagai reaction scheme, yang mana ia boleh merumuskan tindak balas dan memberi gambaran penuh tentang kelas-kelas sebatian organik yang berbeza. Sebagai penyelidik, kami membuat refleksi terhadap amalan PDP kami. Antaranya, kami perhatikan pelajar kurang yakin ketika menjawab soalan kimia organik. Pelajar juga dilihat kerap merujuk nota ketika menjawab soalan. Pelajar sendiri menyatakan kepada kami yang mereka bimbang tidak dapat mengingati kesemua tindak balas antara kelas sebatian organik ini. Kalaupun mereka boleh ingat, mereka tidak dapat pula mengaplikasi ketika menjawab soalan. Dan yang paling sedih, pelajar lemah mengatakan mereka bingung dan sehingga patah semangat jika tidak dapat menjawab soalan berkenaan kimia organik. Berikut adalah kami punya pop quiz yang kami beri kepada pelajar sebagai kaedah tinjauan awal. Saya ingin tarik perhatian kepada 3% terakhir di bawah, di mana pelajar gagal menjawab soalan kerana tidak dapat menghubungkaitkan tindak balas antara kelas sebatian organik yang berbeza dalam multi-step sintesis. Saya tunjukkan multi-step sintesis yang pelajar perlu capai, di mana perlu menunjukkan tindak balas yang berbeza, mengkaitkan kelas sebatian yang juga berbeza. Oleh itu, tuan-tuan puan-puan, fokus kajian kami adalah tentang pembinaan Organic Reaction Scheme ataupun ORS. Pelajar perlu menghubungkaitkan sebanyak 70 tindak balas yang mengaitkan kelas sebatian alkin sehinggalah ke aldehyde dan keton. Kemahiran ini memerlukan pelajar menggunakan aras tinggi, iaitu aplikasi dan juga menganalisis, dan mana ianya adalah berbeza dengan kaedah tradisional yang hanya menggunakan tahap aras kognitif rendah, iaitu sekadar mengingati dan juga memahami. Pembinaan ORS ini memerlukan pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan dan membina ORS daripada hanya satu struktur alkin sahaja, di mana struktur alkin ini diberi kepada pelajar secara rawak dan berbeza kerana kami ingin mereka membina ORS sendiri tanpa diberi peluang meniru ORS rakan yang lain. Kami juga berfokuskan kajian ini kepada pentaksiran rakan sebaya. Kami pilih pelajar cemerlang untuk menjadi ketua kumpulan. Pelajar lain dibahagikan kepada 4 kumpulan kecil. Tanggungjawab ketua kumpulan adalah untuk memantau dan menilai hasil kerja ahli kumpulan menggunakan skema dan juga rubrik penggradan yang kami bekalkan. Aktiviti ini akan menerapkan kemahiran PAK 21 pelajar, antaranya kolaborasi, kerjasama dan juga kepimpinan pelajar. Berikut merupakan objektif kajian kami, di mana pertama kami ingin pelajar menghasilkan ORS sebagai bahan rujukan tindak balas organik. Yang kedua, kami ingin meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengaitkan tindak balas bagi kelas sebatian organik berbeza-beza dalam ORS yang dibina. Akhir sekali, kami juga ingin pelajar menjalankan pentaksiran rakan sebaya sebagai pentaksiran alternatif. Kumpulan sasaran kami adalah satu praktikum K2P2 seramai 14 orang pelajar, di mana 71% daripada mereka adalah pelajar tahap sederhana dan juga lemah. Kajian tindakan kami menggunakan model Kamis dan McTaggart, di mana kami menggunakan kaedah soal selidik dan juga temu bual bagi mengkaji keberkesanan aktiviti. Kami menjalankan satu gelung, di mana dapatan daripada gelung ini membuahkan hasil yang sangat kami berpuas hati, dan kami menggunakan aplikasi kitaran PDCA ataupun Plan, Do, Check dan Act. Bagi kitaran PDCA, yang pertama fasa plan atau merancang. Setiap pelajar diberi struktur alkin yang berbeza. Pelajar perlu mengenal pasti tindak balas yang berkaitan dengan struktur ini. Pada fasa seterusnya, iaitu do ataupun laksana, pelajar perlu melukis ataupun membina ORS bagi struktur alkin ke atas satu kertas bersaiz A4. Fasa ketiga iaitu check, semak dan pantau. Ketua kumpulan perlu menyemak ORS ahli kumpulan masing-masing
masing-masing dan memberi maklum balas terhadap ORS tersebut. Dan pada pasal keempat iaitu act atau tindakan, setiap ahli kumpulan membuat penambahbaikan daripada maklum balas yang diberi oleh ketua kumpulan tadi. Seterusnya, satu struktur daripada ORS Alkin dipilih oleh pelajar untuk dijadikan sebagai bahan pemula atau starting material untuk membina ORS kelas sebatian seterusnya. Berikut adalah rakaman semasa fasa cek dilaksanakan oleh pelajar. Untuk makluman hadirin, kitaran PDCA Alkin tadi diulang oleh pelajar untuk membina ORS kelas sebatian seterusnya sehinggalah mencapai kepada sebatian aldehyde dan ketone. Seterusnya, pelajar akan gunakan ORS masing-masing untuk membuat gabungan ORS di atas satu kertas bersaiz A3. Hasil akhir pelajar ini disemak oleh ketua kumpulan di mana ianya menggunakan rubrik penggeredan yang kami bekalkan. Sepanjang aktiviti PDCA dijalankan, ketua kumpulan berfungsi sebagai penyemak secara aktif dan juga mereka melakukan semak silang antara ketua-ketua kumpulan yang berbeza. Dan sepanjang 2 minggu aktiviti ini dijalankan, pensyarah bertindak sebagai facilitator. Berikut adalah rubrik penggeredan yang kami berikan kepada ketua kumpulan di mana ianya tidak sahaja berfokus kepada isi kandungan ORS tetapi juga etika kerja dan komitmen pelajar. Berikut pula adalah borang markah ORS yang ketua kumpulan perlu isi dalam atas talian Google Sheets. Seterusnya, ini adalah hasil akhir ORS pelajar yang digabungkan di atas kertas bersaiz A3. Selepas tamat kajian, ini adalah pemerhatian kami, pelajar telah melibatkan diri secara aktif, pelajar berjaya menghasilkan ORS yang melibatkan semua kelas sebatian dalam tindak balas organik, pelajar bergerak dalam keadaan kreatif dan kritis dan mereka dapat mengukuhkan konsep mereka dalam menghubungkaitkan tindak balas ini. Bagi pensyarah pula, kami dapat memantau perkembangan pelajar kerana borang markah tadi boleh diakses dengan mudah melalui capaian Google Sheets. Dan rubrik yang kami berikan menjadikan proses pentaksiran rakan sebaya semakin mudah dan efisien. Berikut adalah dapatan melalui penilaian berterusan. Pertama, peratus markah yang memperoleh markah penuh dalam ORS semakin meningkat. Ini menunjukkan pelajar mempunyai kemahiran yang semakin mantap dalam pembinaan ORS. Seterusnya, di awal kajian didapati ketua kumpulan mempunyai min markah yang lebih tinggi berbanding ahli. Tetapi menghampiri akhir kajian, perbezaan min markah antara ketua dan ahli semakin tidak ketara. Dan hasil akhir ORS pelajar didapati markah antara ketua dan ahli adalah sama baik dan sama cemerlang. Berikut adalah hasil temu bual kami. Ketua kumpulan menyatakan aktiviti ini dapat meningkatkan daya berfikir mereka kerana mereka perlu memberi maklum balas kepada rakan-rakan sendiri. Bagi ahli kumpulan pula, aktiviti ini dikatakan sangat seronok kerana mereka dapat belajar tentang kimia organik bersama rakan-rakan sebaya. Seterusnya, ini adalah hasil soal selidik kami untuk mengkaji keberkesanan. Min skor keseluruhan adalah 4.69. Skor dengan min tertinggi adalah 4.79 iaitu item 3, 5, 6 dan 7. Ini menunjukkan setiap peserta kajian telah memberi maklum balas yang amat positif tentang aktiviti ORS dan pentaksiran rakan sebaya. Secara kesimpulan, kajian kami ini telah menjadikan pelajar mampu menghasilkan ORS berkualiti, digunakan sebagai bahan rujukan untuk mengulang kaji tindak balas organik. Aktiviti ini juga telah berjaya meningkatkan kemahiran pelajar dalam menghubungkait tindak balas kimia organik. Kaedah pentaksiran rakan sebaya dapat menerapkan nilai murni kepada pelajar, antaranya kerjasama, kepimpinan dan tanggungjawab. Akhir sekali, gabungan ORS dan pentaksiran rakan sebaya adalah satu strategi PDP yang lebih meyakinkan daripada strategi tradisional kerana ianya lebih inovatif untuk diaplikasikan. Sekian daripada saya, terima kasih. Dipersilakan para juri untuk mengajukan soalan. Okey. Ada boleh? Boleh. Okey, saya rasa
semua yang berada di Dewan ni lah, bila kita nampak satu intervensi yang dibuat ni tadi tentang konsep pentaksiran alternatif kan, so kita boleh lihat dia dan kita boleh apply sebenarnya dalam sesi kelas kita, sebab benda ni agak menarik. Cuma kadang-kadang bila kita buat laporan penulisan, kadang-kadang bila kita writing ni kita tak jelas, tak faham. Bila Puan present baru saya nampak faham. Penat tak cakap tadi? Laju betul Penat sebab banyak konten, jadi macam kena capaikan juga. So mungkin perlu menghadiri beberapa kelas lah untuk menambahkan penulisan yang lebih mantap lah kan. Okay, cuma soalan tadi, bila Puan kata Puan guna Chemist Met Target, and also satu lagi tu ada PDCA kan, Plan, Do, Check and Act kan. PDCA ni biasanya digunakan untuk inovasi. So kenapa tak Chemist Met Target tadi tu yang ditunjukkan, kenapa PDCA yang dipamerkan? Sebab Chemist Met Target tadi tu kami sudah aplikasi semasa kami membuat kajian awal, aplikasi, kemudian akhir sekali refleksi. Yang kami mahu fokuskan kepada PDCA kerana kami ulang PDCA tu sebanyak 7 kali untuk setiap kelas sebatian yang berbeza lah. Jadi gabungan kesemua PDCA ni telah kami kategorikan sebagai satu gelung kajian kami. Jadi kami memang gunakan Chemist Met Target, kami merancang, kami melaksanakan tindakan, pemerhatian dan refleksi, tapi dalam perancangan tadi tu kami pilih untuk buat PDCA berkali-kali untuk kelas sebatian yang berbeza-beza. Jadi itulah yang kami dapat sebagai dapatan kami penilaian berterusan pelajar. Okey, terima kasih. Oh, dah tak ada dah. Cuma apa tu, itulah ada masa lagi kan. Apabila kita yalah, mungkin akan ada keliru lah bila kita guna PDCA ni pun okey juga. Cuma PDCA ni dia bukan memegang kepada kajian tindakan. Kajian tindakan tu dia ada banyak model, antaranya Chemist Met Target, Elliot dan sebagainya. So kadang memberikan keliru lah. Tetapi proses perjalanan kajian tindakan tu saya nampak agak komprehensif lah. So tahniah kepada pasukan ni. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang keempat. Sebentar tadi, berakhirnya sesi pembentangan selari 1 bagi kategori penyelidikan. Banyak ilmu baru yang kita perolehi pada hari ini. Semoga setiap kumpulan akan beroleh kejayaan. Terima kasih diucapkan kepada semua kumpulan dan terima kasih juga diucapkan kepada para juri. Sebagai tanda penghargaan akan disampaikan sijil kepada para pembentang. Untuk itu, dipersilakan yang berusaha Puan Zuria binti Sulaiman, Pengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, diiringi oleh Puan Nur Aisyah binti Syafi'i, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, untuk menyampaikan sijil kepada para pembentang. Dipersilakan Bara Chandran anak lelaki Kandasamy, Puan Rosnizan binti Saad, Puan Madiana binti Muhammad Anwar, Puan Umi Kausum binti Mansur, terima kasih diucapkan kepada Puan Zuria binti Sulaiman di atas kesudian menyampaikan sijil kepada para pembentang sebentar tadi. Hadirin sekalian, sekian sahaja perjumpaan kita untuk sesi pembentangan selari 1. Mohon maaf sekiranya ada tersalah kata sepanjang pengendalian sesi pembentangan ini dijalankan. Sekian, terima kasih.
Okay. Angkat.